Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa channel pembongkaran yang pasti akan mengejutkan anda semua. So ini adalah sesi eksklusif interview ya Brother Iswardi ya bersama dengan bekas warden penjara Sungai Buloh ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam penjara. Sebab apa sahabat semua, beberapa hari yang lalu seorang individu ya membuat satu kenyataan ya yang berbau fitnah, berbau hasutan, tuduhan melampau dan juga menfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya ya Datuk Seri mendapat layanan VVIP di dalam penjara Sungai Buloh. Jadi hari ini apa yang menarik adalah individu yang diinterview ini adalah warden ya, bekas warden penjara Sungai Buloh yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga, memerhati dan melihat ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini yang saya petik ya daripada sumbernya daripada Brother Iswardi sendiri di dalam Facebook beliau. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Dan kurang-kurang 2 atau 3 kali sehari akan buat lawatan ke sel beliau. Okey, sebelum kita cerita lawatan tu, kita cerita dulu pertemuan kita, Pak Ni. Yeah. Malam tadi ada ceramah mega di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim datang di DUN Kota Lama. Yang bertandingnya Dr. Hafizah. Apa orang kata daripada Amanah Parti Pakatan Harapan. Apa orang kata ada ceramah kat situ. So kebetulan saya pun lalu, Pak Nik dan isteri pun menegur saya. Kata Zuardi selalu tengok live. Dan Pak Nik cerita kata bekas pengarah penjara Sungai Buloh bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu bila berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim disebut tentang saya, cuba cerita sikit apa yang berlaku. Saya setelah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar pada semalam. Macam mana jumpa tu? Ramai orang tu. Ramai. Saya ikut dia lah. Ikut belakang dia. Saya niatnya semalam nak jumpa dengan Datuk Seri untuk dapat tanda tangan dia dalam buku Malaysia Madani. Okey. Nak dapat tanda tangan dia. Lepas pergi sampai di hadapan pentas tu, pihak keselamatan tidak bagi terrapat dengan beliau lah. Jadi saya bagi tahu saya nak dapatkan tanda tangan PM untuk buku Malaysia Madani. Dia kata okey, saya akan bagi kat PM. Jadi saya serahkan buku pada salah seorang pegawai keselamatan tu. Setelah buku tu diserah kepada Datuk Seri, saya bagi salam kat dia lah. Assalamualaikum Datuk Seri. Dia tengok saya, terus dia panggil saya lah. Terus dia panggil saya, terus saya duduk. Dia tanya khabar saya. Dan dia tanya, pasal apa tak pergi Sungai Buloh? Dia tanya masa dia buat lawatan di Sungai Buloh, yang function di Sungai Buloh. Kata Sungai Buloh tak jemput saya kata. Oh tu ya, kita boleh jumpa kat sana dia kata. Itu jelah. Jadi selepas tangan apa buku tu, supaya Datuk Syed Hamidi turun, dia nak komentar, saya minta excuse lah, minta di sini dia. So bagi tahulah pasal lepas tu saya bagi tahu, saya kata Datuk Seri, saya jumpa dengan Iswardi tadi, dan Iswardi kata dia nak datang rumah nak tanya sejarah penjara Sungai Buloh dengan bersama Datuk Seri macam mana. Boleh on ke tidak? Dia kata okey. Jadi maksudnya dapat kebenaran lah, cerita-cerita ni dapat kebenaran. Dan cerita ni kita nak bawa ni adalah cerita daripada perspektif orang yang menjaga beliau. Biasanya orang kata kalau perspektif orang yang penyokong sebagainya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, itu mungkin bias. Tapi ini orang yang menjaga beliau. Baik. Kita sambung cerita tadi. So sebaik saja tiba beliau pada tahun 2000 lah. Bukan. Pak Nik ada masa tiba 2000, dia dah masuk dah. Dia dah ada dah. So apa yang peristiwa yang berlaku tahun 2000 tu masa Pak Nik datang, di-assign untuk menjaga? Di-assign untuk menjaga Datuk Seri ini kerana boleh kita tiap-tiap hari pihak jabatan penjara, ibu pejabat penjara akan menghantar laporan kepada KDN. Sebaik apa perkembangan Datuk Seri, kesihatan dan sebagainya. Untuk apa tujuan pemantauan dari segi kesihatan lah, sebab dia bekas timbalan Perdana Menteri kan. Apa rutin harian Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau Pak Nik boleh share sikit lah. Rutin Datuk Seri tak ada apa-apa, dia biasa saja. Maksudnya pagi kadang-kadang dia buat exercise untuk di dalam sel. Dalam sel dia buat exercise. Dan seminggu sekali akan ada kelas agama. Kelas agama yang mana
Ustaz Datuk Ismail Hashim, Datuk Mokhtar Abdullah, Datuk Halim akan datang bergili-gili lah seminggu sekali untuk berjumpa beliau. Di mana? Di dalam di sel? dalam pejabat peguam, di bilik peguam. Berapa lama sesi tu biasanya? Kurang half an hour, 45 Half an hour minit lah. tu lah. Jadi dan selain itu setiap pagi Datuk Seri akan buat kelas hafiz Quran. Macam mana? Datuk Seri akan buat kelas tahfiz? Hafiz Quran. Dia ada satu banduan yang hafiz akan datang ke Datuk Seri belajar dengan dia. Datuk Seri menghafal Al-Quran dengan dia? Dengan dia. Banduan tu hafiz? Hafiz. Oh. Dia ditangkap sebab apa kalau tak Dia salah? Saya lupa dah nama dia, tapi dia ditangkap kerana apa ke? Ambil tak, paper je. boleh ambil. Okey, pause dulu. Halo? Pause bang Tinggal kat WhatsApp ni. Okey. Jadi dia ni kes dia mudah aja. Kesnya dia tampar adik dia kerana adik dia tak ada buat kelakuan tak baik lah. Adik dia perempuan. Jadi lepas dia tampar adik dia ni, adik dia masuk toilet, adik dia jatuh meninggal. Oh. Dia jadi kes. Dia terus mengaku dengan polis. Memang dia tampar adik dia gini-gini, dia kena lah dalam 7 tahun ke 8 tahun dia kena. Oh. Jadi macam mana saya tahu Datuk Seri tahu dia ni seorang hafiz, saya tak tahu lah. Okey. Jadi Datuk Seri pujuk dia. Memang dia tak mau. Lalu dia sanggup. Jadi dia dalam penjara sumber dia bekerja di dalam sumber, latihan dia di beki tukang jahit. Dia sebelum dia pergi beki tukang jahit, dia akan pergi di sel Datuk Seri, mengajar Datuk Seri, mendengar Datuk Seri buat hafazan Quran lah. So masa tu kena meneman juga lah. Ada orang lain jaga. Ada orang lain jaga lah. Sekali saya pergi juga lah. Sekali-sekali pergi. Pergilah. So rutin harian Pak Nik ialah kena datang dia melawat dia 3 kali sehari. Tak tentulah. Kadang 2 kali. 2 kali, 3 kali. Apa laporan yang nak dihantar kepada ni? Keadaan biasa gitu. Kalau ada luar biasa lah. Kalau keadaan luar biasa lah. Kalau tak just rutin biasa, cek biasa sebagainya lah. Dan dia selalu dapat komplain kadang pasal apa bagi pengguam jumpa tiap-tiap hari. Dia pasal Datuk Seri dia ada hak menjumpa dengan pengguam. Pasal dia banyak kes. Dia kes dia rayuan, nak tahu perkembangan kes dan sebagainya. Jadi pengguam dia boleh datang setiap hari. Boleh datang setiap hari lah kan. Itu. Jadi dalam kejadian ni okey. Apa antara mungkin yang memori itu kemudian lah saya nak cerita ni. Ada satu gambar ni di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan, kita tak nampak dekat skrin tapi tak apa, nanti kita akan show, menggunakan neck brace ataupun apa orang kata yang pendakap leher. Dan ada pada baru-baru ini timbullah mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menipu, sebenarnya tidak sakit belakang, itu adalah penipuan dan sebagainya. Boleh Pak Nik cerita apa yang berlaku dan ni gambar ni berkenaan dengan apa sebenarnya? Yang pakaian apa ni, neck brace ni yang pakai, dia Datuk Seri ada mengidap sakit tengkuk. Kalau tak silap saya, dia bercerita kan dia jatuh daripada kuda. Okey. Dan juga kerana kejadian dalam lokap polis lah. Dalam lokap polis lah. Jadi dan benda tu sekali-kali dia bukan selalu sakit. Dia sekali-sekali dia rasa dia pakai. Kalau tak pakai, dia pakaian itu dia akan dapat menahan kesakitan dia lah. Itulah dia dipakai tu. Dan pada dalam gambar ini adalah ward ni lah, ward sel beliau lah. Di mana dia diubah sedikit untuk supaya jadi macam sick bay untuk menjaga beliau. Dan ini merupakan gambar Pak Nik sendiri ya. Gambar Pak Nik. Ini kita buat sick bay ni adalah on medical advice. Medical advice. Bukan kita pandai-pandai buat. Betul. Ini medical advice. Jadi bermakna memang dah berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan doktor lah sebenarnya. Ya. Dah berjumpa pakar dan pakar sendiri mengatakan di mana? Hospital mana? Hospital Kuala Lumpur. Hospital Kuala Lumpur. Dan pakar sendiri mengatakan antara lain pasal kita berbincang dengan pihak KDN berbincang dengan hospital untuk meredakan keadaan di
suasana di Kuala Lumpur, Hospital Kuala Lumpur, bercadang untuk Datuk Seri meneruskan hukuman di dalam penjara. Jadi selepas berbincang, pihak hospital telah memberi syaratlah untuk menjaga kesihatan dia. Mesti kena ubah suai sel tu, jadi kena ada hot shower, kena ada squatting apa ni, sitting, Tempat duduk sittingnya, tempat duduk toilet dia. tu. Lepas tu kena ada Rail lah, rail pemegang tu tu. untuk dan katil hospital bagi pinjam. Yang katil tu kalau tak silap saya hospital bagi tahu harga dia lebih kurang 18,000 lah. 18,000. Yang untuk boleh buat adjustment. Oleh adjustment lah. Ya. Tapi hospital bagi pinjam. Hospital bagi pinjam tu. Sekarang ni pada waktu itu kalau kita tahu dalam keadaan penjara, mungkin Pak Nik boleh cerita sikit gambaran penjara biasa, dia ada ruang, kita kata tandas tu dekat ujung sini, katakanlah tandas tu ujung situ. Lepas tu katil, lepas tu ruang kosong. Yang kosong meja. Ada meja. Memang semua akan ada meja ataupun penjara Tak, bukan semualah. Okey, di penjara tu ada meja, ada katil, kemudian ada tandas. Tandas tu macam mana keadaannya? Dia squatting lah. Sitting. Oh, sitting punya tandas. Okey. Advice. No, before that. Sebelum Before that, squatting lah. squatting lah. Memang tandas macam biasa, penjara biasa lah. Dan tandas tu terbuka ke tertutup? Kita tutup lah sikit. Sikit lah. Dia ada sampai tinggal macam tu lah. Macam dalam lock up jugalah. Tapi itu memang biasa dalam penjara lah. Itu keadaan penjara. Maksudnya, saya nak cerita kat sini, tak adalah kata orang, Datuk Seri Ibrahim duduk di rumah mewah, kan, dimodifiedkan rumah mewah tu untuk dia duduk kat situ, kan, dalam keadaan dia boleh bebas, sebebas-bebasnya. Tak ada. Dia tetap duduk di dalam penjara. Kita dasar penjara, kita melayan bantuan sama. Tetapi apa yang dapat macam Datuk Seri dapat kelebihan dari segi makan dia, itu medical diet. Medical diet. Itu. Sebab orang tua kan masa tu. Dia dapat kebenaran betul daripada hospital, advice dia makan potato, susu. Itu medical dia. Jadi kita order barang tu. Kalau tidak menzalimi lah pula kata-kata kan, menzalimi penjara. Dan ni satu gambar di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kaki dia sakit ni. Ni kenapa Pak Nik ada kat sini ni? Bergambar ni. Boleh cerita sikit. Tu kaki ni nak perkembangannya pasal kaki dia bengkak. Dia bengkak. So doktor yang buat treatment dia, person doktor dia lah. Yang meninggal Alexandra apa nama itu? Tak ingat lah. India punya tu. SKL tu. Pasal dia nak bawa Datuk Seri ke MRI di Selayang. So kita ambil gambar ni untuk tunjuk kepada KDN lah. KDN bawa betul lah kaki dia bengkak untuk dibawa kepada MRI. Untuk buat rawatan luar tu. Okey. Jadi yang ni gambar ni dalam masa ni dalam ward lah. Itu dalam waktu dalam HKL. Di dalam HKL masa sebelum itulah. Kira awal tahun 2000 pada waktu itu semua kan. Sebab gambar-gambar ni tuan-tuan kalau kita tengok okey, apa rutin dia sembahyang Jumaat ada ke dalam penjara? Ramai mungkin orang tak tahu kan. Ada. So macam mana proses untuk nak pergi sembahyang Jumaat bagi bantuan-bantuan lah. Kita bergili-gili lah. Kita nak kalau contohnya di penjara Sembul kita ada lebih kurang the whole inmate lebih kurang dalam 5,000 lebih Kalau yang Muslim ada dalam kata dalam 4,000 ke, kita tak boleh nak keluar satu shot lah. Jadi kita gila-gila. Minggu ni kita ambil dah 150 orang ke untuk sembahyang Jumaat. Jadi siapa yang nak pergilah? Ke wajib. Kita itu untuk sebagai belajar itu wajib lah. Wajib untuk dia sembahyang, untuk latihan lah. Jadi latihan. Imam dia guru agama kita. Memang ada guru agama. Ada memang guru agama ada. So ada di dalam penjara tu ada juga latihan-latihan macam belajar tentang agama, belajar tentang untuk orang Islam yang bukan Islam? Tak kisah ada, Buddha pun ada masuk, Kristian pun ada masuk. Memang dia bawa untuk mendidik dia orang. Sebab itu kita kata lebih baik penjara itu menjadi tempat mendidik daripada tempat menghukum. Ya, hukuman itu ada. Dia jalan ni, tapi kita nak dia keluar nanti supaya dia tak tak melakukan berguna kepada masyarakat. Dan saya pernah pergi ke penjara Kajang baru-baru ni. Baru-baru ni pergi penjara Kajang, ada urusan lah, bukan sebab saya masuk penjara. Ada urusan. Jadi saya nampak bahawa ada usaha nak orang kata menukar penjara ini daripada satu pusat hukuman kepada pusat rehabilitasi. Saya tengok bantuan dibagi latihan, ada yang di mana dia orang dah mula taklah bebas tapi
dia dah berada di luar dan sebagainya. Dia ada, macam mana proses tu? Dia apa yang saya tahu, maklumat lah Ya. dengan daripada kawan-kawan yang masih bertugas. Sekarang kita ada banduan boleh Peru ada ataupun boleh bercuti. Dan banduan muda kita kalau ada yang masuk penjara dia boleh kita bawa dia masuk bersekolah di dalam penjara. Kita ada integrated Betul. penjara sehingga dia dapat pergi ke universiti. Dan kita ada satu penjara di Puncak Alam yang koordinat dengan UiTM saya. Jadi Di mana banduan itu kalau mereka berminat mereka boleh melanjutkan pelajaran. Boleh pergi. I see. Jadi tak adalah kita orang kata apa lepas keluar penjara dia tak ada apa-apa buat jenayah lagi masuk balik kan. Baik pada cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi kan. Apa mungkin satu pengalaman, satu cerita yang mungkin Pok Nik boleh ceritakan kenangan-kenangan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kita kata. Antaralah. Antaranya Datuk Seri seorang yang memorinya memang kuat. Memang saya ada satu kawan saya kirim salam kat dia. Ceritalah ni cerita. Saya bagi tahu kat dia. Saya kata Datuk Seri saya balik Kota Baru ada orang kisah salam kat Datuk Seri. Saya kena sampai salam. Dan saya kata dia ni junior Datuk Seri di MCKK. Dan dia jumpa Datuk Seri masa dia kerja di RRI. Masa tu Datuk Seri Menteri Pertanian. Oh, lama dia berfikir. Dia tahu dia kata itu Wan Mukhtar nama dia. Saya ingat dia pengarah di RRI. Saya tanam pokok buat perrasmian di tempat tu. Dia ingat. Dia ingat peristiwa. Bendanya dalam kesehatan dah mungkin dah 16 tahun terdahulu. Itu memori dia kuat. Dan dia nak proof kat saya memori kuat. Dia tanya saya, wadah tu nombor berapa ni? Dia kata, saya tak ingat ni. Aku ingat, hang tak ingat. Jadi dia boleh ingat nombor parti wadah tu dia boleh ingat. Kita bersama dalam van lah masa nak pergi mahkamah. Saya mengiring dia selalu pergi mahkamah. Saja dalam dia saja dia teka-teki lah macam itulah. Tapi memori dia memang bagus. Dan antara aktiviti beliau dalam penjara membaca, ada orang kata dia suka membaca, menulis. Baca, ya Allah. Dia membaca buku. Buku tak pernah putus daripada sampai daripada yang hantar buku tu profesor, pensyarah yang pergi keluar negara hantar buku. Dan tulis nama betul, tak ada samaran pun. Kalau profesor sekian tulis nama daripada Jepun, mana dia pergi di Jepun, dia ada buku beli. Cuma buku tu sampai di pejabat kita tapis lah dulu. Tengoklah dulu. Tapis, lepas tu baru bagi kat Datuk Seri. Bahkan Datuk Seri ada mini library dia di sebelah bilik ni. Satu almari untuk simpan buku. Sebelah bilik ni. Jadi nak kunci tu ada dua nak kunci. Satu Datuk Seri pegang, satu kita pegang. Jadi buku tu kalau dia nak baca, dia akan bagi tahu kat petugas buka. Dua-dua sekali bukalah. Oh, dia ada dua key. Buka dua key. Jadi buku selalu ada. Dah habis buku tu nak tambah buku lama dia kalau dia tak baca dia akan serah pada Datuk Seri datang melawat buat balik rumah. Dia ada bagi tak buku ke Pok Nik ke apa? Tak ada. Minta lah. Buku tu macam nyawa dia memang sayang buku. Dia menulis juga. Menulis. Sebab ada ni saya tak nak baca lah kan, tapi ini kenangan Pok Nik lah. Di mana ini adalah satu surat yang dikirimkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ni dia bagi last day saya di penjara Sungai Buloh. Hari terakhir saya di penjara Buloh. Esoknya saya nak lapor diri di Kajang. Jadi hari tu pada masa tu beliau masih di penjara Sungai Buloh. Masih di penjara Sungai Buloh. Dan pagi tu Datuk Seri nak pergi ke mahkamah. Nak adil mahkamah. Saya hari tersebut saya tak escort dia lah, tak mengiring Datuk Seri ke mahkamah. Saya duduk di depan. Biasanya bila dia nak pergi mahkamah, van tu akan berhenti di pejabat pengarah dan Datuk Seri akan jumpa pengarah lah. Pengarah akan jumpa Datuk Seri untuk selamat lah itu saja. Jadi dia bagi tahu kat pengarah masa tu, pengarah Datuk Ahsan Sakimun. Dia kata, Tuan, saya nak bagi surat kepada Tuan Nik ni, dia kata. Dia kata bukan apa-apa, surat dia kata. Dia bagi saya surat tu. Macam mana hubungan Pok Nik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh rapat begitu? Ada apa menyebabkan? Ya saling ni. Saya pun nak bagi tahu pun saya tak susah. Mungkin sebab hari-hari jumpa ke? Jumpa hari-hari, orang lain jumpa hari-hari juga. Ada juga. Tapi apa yang Pok Nik cakap kat dia buatkan?
Kita rasa kita ada, pada saya lah, pada amat saya, persepahaman dalam kehidupan harian. Contoh? Contohnya, Datuk Seri Islam, saya pun Islam. Tak ada dia banduan, kita kerja tak ada. Jadi apa masalah dia bagi kita. Apa masalah kita cerita kat dia. Jadi kalau dia nak jumpa dengan isteri dia, sepatutnya tak boleh jumpa. Kita bagi nasihat lah kepada dia. Sepatutnya kalau mengikut dia jumpa 2 minggu sekali kata. Kadang Datuk Seri ada Datuk Seri ada hal minta jumpa. Kadang-kadang kita tak bagi jumpa. Ibu bujang tak bagi jumpa. Jadi dia akan buat rayuan lah. Yang tu dia kata, aku nak jumpa anak aku tak boleh, kata peraturan Datuk Seri. Oh, Pak Nik lah yang kita tenangkan dia lah. Peraturan Datuk Seri. Jadi kalau Datuk Seri lagi jumpa, panduan lain macam mana kata. Betul juga. Jadi itulah, dengan itu dia okey lah, dia boleh faham lah. Tak ramai yang tahu, mungkin ada yang tahu. Ramai yang tahu kalau ikut perkembangan Datuk Seri, ramai yang tahu. Dua kematian berlaku sewaktu beliau di dalam penjara. Dan satu pernikahan. Pernikahan. So mungkin boleh Pak Nik cerita tu. Kematian tu satu abang dia Marzuki, tak tahu. Abang dia lah. Marzuki dan ibu dia. Ibu dia lah Mak Yam. Mak Yam tu alhamdulillah lah Datuk Seri dapat jumpa Mak Yam di hospital sampai Mak Yam bernafas akhir lah. Salah satu Datuk Seri di hospital Kuala Lumpur. Mak Yam dimasukkan di hospital Pusat Perubatan Universiti Melaya. Jadi kita dapat berita lebih kurang pukul 5 petang. Mak Yam masuk ward dan pengurusan kita buat pengurusan, kita bawa Datuk Seri lebih kurang pukul 7 malam ke PPUM. PPUM. So masa tu Datuk Seri berada di hospital HKL. Mak arwah ibu dia berada di Pusat Perubatan Islam. Okey, Universiti Islam. Jadi pergi sana, sempat jumpa Mak Yam dan sampai Mak Yam nafasnya tak akhir lah. Jadi dan keesokan harinya membawa Datuk Seri ke tanah perkuburan. Itulah. Dan pernikahannya masa Nurul Izzah nak kahwin di rumah di Setiamurni. Jadi Datuk Seri yang jadi wali, jadi kita dapat kebenaran bawa Datuk Seri keluar ke rumah dia lah. So masa tu yang ada gambar ada gambar di mana beliau menjadi wali dalam buku ni. Dah buku. Ni ada satu buku Warkah Anwar Ibrahim. Asal tak jumpa buku ni, saya pun tak ada buku ni. Yang ni. Ni nanti kita ambil gambar ni lah, kita tunjukkan di mana perkahwinan Raja Syaril. Belakang tu tungkat belakang dia tu, tulang belakang dia sakit. Tertukar dengan lutut saya tu. Ni yang ni. Oh, sebab ni Pak Nik tukar ni Pak Nik ni. Ni belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, gambar ni dia Pak Nik dan dia tongkat dengan lutut sebab tulang belakang dia sakit kan. Slip disc lah. Kan tak menipu lah kita kata kan. Dan raja nanti aku hantar kat engkau gambar ni. Raja Syaril. Ni kawan saya juga. Masa kat UK dulu kami sama. Sebelum dia kahwin dengan Izzah lagi. So ini dia gambar-gambar di dalam ni, peristiwa dan sebagainya dalam buku Anwar Ibrahim ni. Kita kata surat-surat dari penjara 1998 sehingga tahun 2004. Baik, masa Pong kata Pak Nik bersama dengan kira menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagainya. Kita kata daripada segi diet, kita dah cerita tadi, pemakanan dan sebagainya. Rutin harian di luar penjara, ada tak dia berjumpa dengan, maksudnya dia keluar daripada sel, ada exercise ke, pada tempat ke sebagainya, ada? Ada. Dia pergi library? Library dia buku dia dah ada dah. Oh dah ada dah. Library kita buku apa adalah buku sedikit itu tu. Novel. Datuk Seri tak baca lah novel. Tak baca. Saya pun tak baca novel. Jadi tapi di luar adalah kadang-kadang dia nak main pingpong pun ada, main pingpong. Oh dia main pingpong juga? Ada juga. Main pingpong, berlari sikit-sikit. Ada berinteraksi dengan inmate lain tak? Dengan kalau yang pergi hospital tu adalah dia cakap juga. Di masa sukan sukan tak dia seorang tak bagi ramai-ramai. Kita jaga keselamatan dia juga, tak orang kacau pun.
Ya, betul. 4,000, 5,000 ya. inmate dalam tu kita pun tak tahu bagaimana kan. Dan dia pun bekas pada Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu kan. Jadi, Puan Nik, apa yang Puan Nik apa orang kata bagi pesanan lah kalau kita kata, kalau kepada orang kat luar sana, apa peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa ceritalah bagi tadi peribadi dia, mungkin ada pesanan-pesanan dia cakap ada Puan Nik dan sebagainya yang dia pernah beritahu Puan Nik. Dia pesan kerja baik-baik, jangan rasuah, jangan zalim orang, dan tawakal dengan Allah. Allah. Itu dia. Tuan-tuan, saya tak tahulah kalau orang macam ni lagi orang agak jahat, saya tak tahulah. Yang pertama sekali kita nak cerita, beliau berada di dalam penjara, membela nasib rakyat. Orang nak kenakan dia dengan kes rasuah tak boleh. So orang kenakan dia dengan kes liwat. Ni saya nak tunjuk ada satu keratan akhbar ni. 5 tuduhan terhadap Anwar Ibrahim digugurkan. Ini tahun 2001. 5 tuduhan digugurkan. 5 kes itu membabitkan 4 pertuduhan liwat dan 1 kes salah guna kuasa. Dan kita kena ingat peristiwa-peristiwa ni kenapa liwat? Ni saya nak ceritalah. Kenapa liwat yang dikenakan? Kita kata sebab kalau dia berzina dengan perempuan itu bukan satu kesalahan jenayah. Nak letakkan kesalahan rasuah tak boleh. So akhirnya liwat, sebab liwat ni melibatkan 20 tahun penjara dan juga denda sebatan sekali. Melibatkan kalau kita kata 20 tahun penjara ni memang satu yang tinggilah 377A, kita kata section kanun kesesahan 377A. Jadi itu yang dia boleh kenakan, dan nak buktikan tu pun macam mana kita nak buktikan? Kan kalau sebab orang tu sendiri pada waktu itu kalau dia mengaku, habislah kita. Kan Azizan itu mengaku. Tetapi liwat tersebut Mahkamah Persekutuan mendapati tidak bersalah. Jadi akhirnya beliau meringkuk di dalam penjara, tetapi itu membentuk jati diri. Itulah antara orang kata apa ujian yang beliau hadapi. Dan kini jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang beliau lakukan adalah apa? Membela rakyat. Pertama sekali masuk ofis apa dia? Dia bagi duit kepada pesawah. Dia ambil daripada orang kaya, bagi duit kepada pesawah. Apa orang kata, sekolah-sekolah daif diperbaiki. Hak Sarawak dan Sabah MA63 diberikan. Malah Timbalan Perdana Menteri Sarawak adalah yang kali pertama dalam sejarah Malaysia jadi Timbalan Perdana Menteri, orang Sarawak. Iaitu Datuk Seri Fadilah. Jadi benda macam ni kita berfikir tuan-tuan. Inikah orang sebenarnya yang akan merosakkan negara? Atau inikah orang yang Allah SWT hantar untuk nak menyelamatkan negara? Ini sejarah kita, sejarah Puan Nik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Puan Nik sendiri yang orang kata apa? Orang kata bersama di dalam kompaun tersebut. Ada pengalaman sejarah tersebut. Ada cerita yang beliau sendiri hadapi. Mungkin tak fair, tak just kita kata dia nak cerita segala-galanya malam ini. Tetapi inilah dia sedikit orang kata bingkisan, cebisan sejarah yang kaya saya Iswardin yang alhamdulillah berjaya capture, berjaya simpan, mungkin jadi kenangan pada masa akan datang, mungkin digunakan jadi rujukan Puan Nik. Mungkin kita pun dah tak ada dah pada masa tu. Sekurang-kurangnya kita dah sampaikan apa nak sampaikan. Kalau Puan Nik lah apa pesanan kepada anak-anak muda mungkin masa akan datang berkenaan dengan pengalaman bersama Perdana Menteri ni, apa yang Puan Nik nak ceritakan, nak sampaikan secara rumusan dia? Rumusan pengalaman saya dalam jabatan penjara lebih kurang 30 tahun. Saya boleh tak jumpa, saya jaga panduan, tak jumpalah orang macam Datuk Seri Anwar yang tegas cekal dalam menghadapi dugaan ni. Bukan sekali masuk penjara, 2 kali masuk penjara. Tetap masuk dalam tahanan ISA lagi. Betul. Jadi dengan tenang jadi menjalani hukuman, tak ada membuat onar apa dalam penjara, ikut apa arahan. Yang pertama sekali jangan usik dia sudah. Jangan kata dia kacau dia tak boleh lah. Panduan lain pun kita tak kacau juga. Ya, betul. Kan? Tak boleh kacau lah. Dia jalan hukuman. Dia ikut peraturan, kita kena hormatlah kat dia. Sebagai panduan menghormati peraturan itu. Ya. Datuk Seri Anwar dia memang dia mengikut peraturan. Apa yang dia mahu dia akan minta. Dia tidak buat
cara persendirian lah. Persendirian. Dia tidak mengikut orang kata apa, kerana dia bekas timbalan Perdana Menteri, dia tak minta apa-apa saja. Dia tak pernah. Bahkan TV pun dia tak mau tengok. TV pun tak mau tengok. Tak mau tengok. Sebab dia nak membaca. Nak dia buat kerja dia. Mentelaah buku banyak. Allah. Ini contoh pemimpin kita, mentelaah buku banyak. Tuan-tuan, saya nak cerita lah. Saya kalau dengar English Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya jealous tau. Sebab dia so fluent dalam communicating dalam Inggeris. Dan saya ada satu video clip itu, saya dengar dia bercakap bahasa Arab. Mungkinlah Arab Fushah yang baku, tapi sekurang-kurangnya dia boleh bercakap Arab. Mungkin tak semahir ustaz-ustaz dia dalam PAS lah kita kata, sebab belajar agama kan. Tapi sekurang-kurangnya beliau mahir. Pertama sekali, terima kasih Pak Nik kerana menjaga dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, saya katakan. Mungkin daripada pihak saya dan seluruh rakyat Malaysia menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan baik, kita kata berlaku adil lah, kita kata. Bukan memberi keistimewaan pun tak ada keistimewaan. Tak ada lebih kurang, macam bandar lain sama je. Cuma beliau berlaku adil, melakukan kerja di dalam kerangka yang dibenarkan oleh undang-undang. Ada lagi apa Pak Nik nak tambah ke, nak cerita ke, tak tidur malam ni? Saya bangga saya bangga dengan Datuk Seri. Persahabatan tu setakat ini kekal yang sini lah. Kalau jumpa dia mana, pasti dia akan panggil saya. Itu saya rasa bangga. Saya bangga. Saya tidak pernah minta apa pun dengan dia. Nak minta projek ke apa. Dan dia pun pernah beritahu dia tak akan bagi projek apa, dia ada angan-angan lah projek apa. Betul. Dan satu peristiwa lagi saya lupa nak bagi tahu yang mungkin orang tidak tahu. Satu pegawai penjara tu nak pergi interview. Nak pergi interview sebagai cikgu di MRSM. Satu pegawai penjara? Satu pegawai, dia pegawai penjara lah. Dia nak pergi interview untuk dapat cikgu di MRSM. Jadi dia jumpa saya dan bagi tahu saya lusa tu dia nak cuti, nak pergi interview. Nak pergi interview, tak tahu ada dapat tak tahulah dia kata. Saya bagi tahu kat Datuk Seri Anwar. Saya kata si Fadil tu nak pergi interview tu. Interview kat mana dia kata? Kata MRSM. Lepas tu dia panggil Fadil tu. Dia suruh Fadil tu buat surat lah. Dia tengok surat, dia tik atas surat tu. Kalau ada rezeki hang dapat. Dia sign atas surat tu. Alhamdulillah Fadil tu dapat. Fadil tu siapa? Dia pegawai penjara. Pegawai penjara. Oh, tapi nak jadi cikgu. Dia jadi cikgu. Dia minta jawatan baru lah. Cikgu di MRSM. Dapat. Oh. Mungkin signature. Rezeki dia. Tapi rezeki dia. Dia sabitnya signature. Dia kata kalau dia ni interview, kalau ada rezeki yang dapat dia kata. Dia saja sign. Ya. Alhamdulillah. Itu kata jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sendiri, peribadi dia. Dan inilah orang yang kita dapat sebagai pemimpin sebenarnya. Yang pertama, dia akan mengutamakan orang lain berbanding dengan diri dia dahulu. Dan dia tak pernah orang kata apa lupa akan siapa kita ni. Kalau kita fikir baik-baiklah, dia timbalan Perdana Menteri, kita ni siapa je. Kan? Pak Nik, saya ni orang, tapi dia ingat kita. Kan? Tak bagi apa-apa, tak perlu pun. Tak perlu pun. Tetapi sekurang-kurangnya dia ingat kita sebagai sebahagian daripada hidup beliau. Now, hujung dia, saya saja nak cerita ni. Pak Nik ni juga, sebenarnya pemain bola sepak Kelantan dulu Kelantan, penjara Malaysia. Dan juga pernah Belia Malaysia, mewakili negara di Belia Malaysia bersama dengan mana gambar tadi? Gambar dalam ni. Ada dalam tu. Ada dalam tu. Pemain, dan beliau merupakan seorang goalkeeper. Dan ada di antara rakan-rakan beliau adalah pemain-pemain terkenal tanah air era zaman sebelum Muhtadari ni. Ni tahun 70-an lah ada gambar-gambar. Sebelum ini Alright guys, so itu dia satu pendedahan yang amat mengejutkan, dan saya percaya pendedahan ini tidak ramai yang tahu ya, khususnya apa yang dikatakan oleh Pak Nik ini ya, seorang bekas warden di penjara Sungai Buloh, dan beliau sangat mengetahui perjalanan apa yang dilakukan ya, apa yang ramai rakyat sebenarnya di luar sana tidak tahu. Namun apa yang mengejutkan dengan tuduhan-tuduhan, dengan fitnah yang dilakukan oleh individu-individu mengatakan diberi layanan istimewa, layanan VIP, nyata dan jelas sahabat semua bahwa semua itu adalah satu pembohongan, satu penipuan yang begitu besar. Kita boleh nampak yang begitu besar ya, mereka melakukan semua itu
hanya untuk mau menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita bersyukur dengan pendedahan ini, interview bersama bekas warden ini, hari ini sedikit sebanyak kita mengetahui apa yang berlaku ya semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam penjara. Jadi itu sedikit pandangan saya, dan kita ucapkan juga kepada Brother Iswardi, sahabat semua, kalau Anda belum follow ya sahabat kita Iswardi ini, Anda boleh follow di dalam Facebooknya, TikToknya, apalagi Twitternya dan juga YouTube-nya, sahabat-sahabat semua, untuk mengetahui lebih banyak lagi ya berita-berita, ulasan dan juga interview eksklusif seperti ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun cangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.